Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada pensyarah saya yaitu Ustaz Firdaus. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri saya Muhammad Ibn Muhammad Tahir, pelajar Politeknik Metro Betong Sarawak. Pada hari ini saya ingin membentangkan sedikit sebanyak mengenai dengan kaedah meningkatkan kemahiran dalam komunikasi. Kita sedia maklum kemahiran komunikasi ini amatlah penting dalam pengurusan kesihatan. Ini adalah kerana pengurusan kesihatan melibatkan perhubungan kemanusiaan antara pengurusan dan stafnya, arah pesakit atau pelanggan dan masyarakat keseluruhannya. Kemahiran ini boleh dipelajari dan bukannya semestinya semula jadi. Selepas itu saya akan teruskan dengan definisi meningkatkan kemahiran dalam komunikasi. Dia terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah proses untuk berinteraksi. Manakala yang kedua, proses menghantar dan menerima mesej dengan beberapa kesan dan maklum balas yang serta-merta. Dan yang ketiga, asal dari bahasa Latin iaitu communicate. Dengan itu, mengapa kita sebagai manusia ni perlu untuk berkomunikasi dengan batasan? Di sini saya akan menerangkan sedikit. Yang pertama sekali adalah kita sebagai manusia hendaklah meningkatkan kualiti kerja. Ini adalah sangat penting bagi setiap manusia yang mempunyai pekerjaan. Manakala yang kedua adalah meningkatkan kualiti perhubungan. Kita sedia maklum semasa kita berada di tempat kerja hendaklah menjaga perhubungan antara manusia, antara rakan dan juga rakan sekerjalah. Selepas itu saya juga akan menerangkan cara penyampaian komunikasi, di mana ia terbahagi kepada 2. Kita sedia maklumnya terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah komunikasi verbal dan yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Kita sedia maklum komunikasi verbal ni komunikasi yang mudah untuk kita fahami. Sebagai contoh adalah penyampaian yang digunakan melalui telefon, surat dan juga majalah. Dalam masa yang sama, penyampaian tersebut hendaklah disampaikan dengan mudah dan tepat daripada seseorang kepada seseorang. Dan yang kedua adalah komunikasi non-verbal. Komunikasi non-verbal ni yang bermaksud menyampaikan sesuatu maklumat dengan menggunakan kata-kata maupun tulisan. Sebagai contoh, komunikasi non-verbal ni hanya menggunakan isyarat. Hanya menggunakan beberapa isyarat, itu menggunakan tangan dan juga banyaklah jenis dia. Dan saya akan teruskan dengan bagaimana cara kita meningkatkan komunikasi yang berkesan. Yang pertama adalah eye contact. Kita sedia maklum eye contact memang sangat penting sama ada kita bekerja ataupun student. Yang kedua adalah amalkan penerangan yang mudah. Amalkan penerangan yang mudah, tepat, pendek kata, straight to the point lah, ya, supaya komunikasi yang kita sampaikan tu lebih tepat dan mudah untuk difahami. Manakala yang ketiga, jadilah pendengar yang baik, di mana kita semasa melakukan komunikasi terhadap kawan ke atau guru ke pensyarah ke, kita menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Dan yang last sekali adalah menggunakan bahasa yang betul. Jaga percakapan antara satu dengan yang lain. Sama ada kita menyampaikan maklumatkan ataupun kita menasihatkan sahabat ataupun rakan-rakan yang ada di luar sana. Kesimpulan dalam meningkatkan komunikasi ini adalah sentiasa mendapatkan maklumat yang mencukupi sebelum interaksi penting. Dan yang kedua, sentiasa mempunyai persepsi positif terhadap semua benda. Sentiasa memulakan
komunikasi dengan nota positif. Oke, saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya harap dapat membantu sedikit sebanyaklah benda yang saya sampaikan ni yang berkaitan dengan komunikasi. Oke, akhir kata daripada saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz.